Assalamualaikum, saya ucapkan kepada pensyarah kami iaitu Puan Adria bagi subjek BMMB 3113. Hari ini kami akan memandangkan lukasan 3 yang bertajuk Skema Tata Cara Pembentukan Istilah Bahasa Melayu. Kami pergi kepada lebih lanjut, saya akan memperkenalkan ahli kompeten saya yang terdiri pada saya sendiri, Haziatul Nabila, Muhammad Azwan Tirmizi dan Nurul Muhanum binti Rosli. Baiklah, kita masuk kepada skema tata cara pembentukan istilah. Iaitu skema tata cara pembentukan istilah ini merupakan usaha untuk membentuk perkataan bagi mengungkapkan konsep, idea, proses dan juga nama bagi sesuatu yang wujud dalam bahasa Melayu. Jadi tujuannya adalah untuk membolehkan bahasa Melayu ini berfungsi sebagai bahasa ilmu. Jadi istilah ini boleh dibentuk daripada beberapa sumber seperti bahasa Melayu, bahasa serumpun dan juga bahasa-bahasa asing. Kita masuk kepada perancangan bahasa yang rasmi. Jadi pada umumnya tugas ini dilakukan oleh DBP iaitu Dewan Bahasa dan Pustaka dan juga Institusi Pengajian Tinggi IPT. Jadi dalam hal ini terdapat langkah-langkah yang perlu diambil yang bertujuan untuk mencipta perkataan baharu ini. Jadi terdapat 5 prosedur yang harus dilalui sebelum istilah itu diterbitkan. Jadi yang pertama penggubalan, kedua pengesahan, ketiga penyelarasan, dan keempat pemanuskriptan, dan akhir sekali ialah penyebaran. Jadi kita masuk kepada proses yang pertama iaitu penggubalan. Jadi penggubalan ini adalah satu proses untuk mengumpul, menggubal dan juga mencipta istilah-istilah dalam bidang-bidang ataupun sub-bidang ilmu pengetahuan, iaitu kelompok sains asas, sains gunaan dan juga kelompok sains kemasyarakatan dan juga sains kemanusiaan, dan juga akhir sekali untuk menggubal istilah budaya tempatan. Jadi proses penggubalan ini menggunakan 2 cara, yaitu secara manual dan juga secara atas talian. Baiklah, seterusnya saya akan menyambung bagi langkah kedua, yaitu langkah pengesahan. Proses pengesahan bermula dengan penyediaan kertas kerja yang menerangkan secara terperinci tentang kaedah pengumpulan kata untuk diangkat menjadi istilah, masa yang diambil, penyemakan, pemesyuaratan dan juga belanjawan yang akan digunakan. Projek pengumpulan dan penerbitan bahan akan diteruskan selepas kertas kerja tersebut diluluskan oleh DBP. Seterusnya, pegawai peristilahan akan mengklasifikasikan bidang dan sub-bidang berdasarkan keperluan dan pilihan secara rawak. Seorang pegawai DBP dilantik sebagai pegawai projek yang bertanggung jawab untuk mengenal pasti dan menyemak calon istilah tersebut. Seterusnya, setelah kata-kata untuk diangkat sebagai istilah dikenal pasti, maka pakar bidang akan dilantik oleh DBP bagi menganggotai jawatan kuasa kecil istilah, yaitu JKI. Seterusnya, anggota JKI akan mengadakan mesyuarat bagi membuat semakan terhadap calon istilah sama ada merupakan istilah ataupun kata umum. Anggota JKI akan membuat pengesahan calon istilah tersebut sebagai istilah dan akan menyediakan padanan serta huraian terhadap istilah yang digubal. Seterusnya, pakar bahasa akan melakukan semakan terhadap padanan dan huraian tersebut sehingga mendapat kelulusan Jawatan Kuasa Tetap Bahasa Melayu iaitu JKTBM. Baiklah, selain melalui proses pengesahan secara manual, DBP juga akan melakukan pengesahan secara atas talian melalui laman web Pusat Rujukan Persuratan Melayu iaitu PRPM. Proses ini mengambil masa yang lebih singkat. Pengesahan atas talian bermula dengan pegawai DBP mengenal pasti kata untuk diangkat sebagai istilah melalui jurnal-jurnal dalam talian yang boleh didapati secara percuma. Seterusnya, pegawai yang terlibat akan mengenal pasti dan mengasingkan istilah khusus dan juga kata umum. Seterusnya, jika perkataan yang dikenal pasti disahkan sebagai istilah, maka istilah tersebut akan dimasukkan dalam senarai calon istilah. Sebaliknya, jika perbendaharaan kata yang disenaraikan dalam PRPM disahkan sebagai kata umum, maka perkataan tersebut akan digugurkan. Baiklah, langkah seterusnya dalam membentuk perkataan baharu ialah penyelarasan.
Penyelarasan dilakukan selepas proses penggubalan dan pengesahan istilah dalam pelbagai bidang dilakukan. Penyelarasan juga akan dilakukan apabila wujud beberapa percanggahan di antara bidang dalam penggunaan istilah yang sama. Penyelarasan juga perlu dilakukan untuk melicinkan lagi pembinaan dan juga pengembangan istilah bahasa Melayu ilmiah. Baik, yang seterusnya adalah pemanuskripan. Pemanuskripan bertujuan untuk mencetak istilah baharu untuk disebarkan kepada masyarakat dan pengamal bidang supaya dapat digunakan dalam menghasilkan korpus ataupun tulisan dalam bidang yang berkenaan. Hal ini adalah penting bagi memastikan bahawa sesuatu istilah baharu itu boleh digunakan dalam bidang-bidang penting di Malaysia khasnya. Baik, dalam pemanuskripan ini, pertama adalah penyediaan manuskrip bersih ataupun sebuah manuskrip yang disediakan dan telah pun disemak pada bahagian ini akan disediakan prelim dan juga prakata. Seterusnya, isi kandungan daripada manuskrip ini akan dihantar ke percetakan dan daripada percetakan ia seterusnya akan dibukukan dan dicetak setelah diluluskan dan disemak oleh pegawai penerbitan yang tertentu. Dan akhir sekali, setelah melalui proses-proses ini, maka manuskrip tersebut akan boleh disebarluaskan untuk kegunaan masyarakat khasnya. Baik, sebentar tadi kita telah pun mengetahui berkenaan dengan pemanuskripan. Sekarang adalah bahagian penyebaran. Baik, dalam bahagian penyebaran ini adalah proses di mana kita menyebarluaskan istilah untuk kegunaan sama ada di dalam Dewan Bahasa dan Pustaka ataupun di luar Dewan Bahasa dan Pustaka. Dalam Dewan Bahasa dan Pustaka, istilah disebarkan ke bahagian-bahagian penting dalam DBP seperti bahagian unit pelaksanaan asas, bahagian penerbitan am, bahagian penterjemahan, bahagian majalah dan jabatan bahasa. Ini kerana dalam DBP sendiri ada pelbagai bahagian yang penting. Sebagai contoh, majalah-majalah yang kita ketahui pada hari ini seperti majalah Dewan Bahasa dan Pustaka, majalah sastra dan sebagainya. Manakala di luar DBP, istilah ini akan disebarkan kepada khalayak ataupun umum seperti di institusi pendidikan, universiti, kampus, di sekolah dan juga media massa untuk kegunaan masyarakat di luar sana. Jadi terdapat syarat-syarat yang perlu dipatuhi dalam pembentukan istilah, iaitu yang pertama, kata atau frasa yang dipilih sebagai istilah adalah yang paling tepat untuk mengungkapkan konsep. Yang kedua, kata atau frasa yang dipilih adalah yang paling ringkas. Dan yang ketiga, kata atau frasa yang dipilih adalah mempunyai konotasi yang baik, iaitu tidak berbau lucu atau implikasi yang buruk. Dan yang keempat, kata atau frasa yang dipilih adalah sedap didengar. Dan yang terakhir sekali, kata atau frasa yang dipilih adalah yang betul berdasarkan kaedah yang diterima. Kesimpulannya, skema tata cara pembentukan istilah bahasa Melayu merupakan suatu usaha yang penting dalam memastikan bahasa Melayu terus berfungsi sebagai bahasa ilmu. Skema ini perlulah diikuti dengan baik agar masa depan bahasa Melayu terus unggul pada masa akan datang. Bak kata peribahasa Melayu, biarlah bahasa kita tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Sekian dan terima kasih.